dalam gerakan satelit dan planet adalah takrifannya adalah daya yang bertindak ke atas jasad yang melakukan gerakan membulat. Okey, kalau kita ingat balik pergerakan, kita cuba bayangkan pergerakan satelit, pergerakan planet dekat sistem suria kita, semuanya dalam gerakan membulat. Jadi apa saja objek yang bergerak atau yang bertindak ke atas satu jasad yang sedang melakukan gerakan membulat, maka kita panggil sebagai daya memusat. Dan awak sendiri tahu daya adalah kuantiti vektor. Bila kita sebut vektor, maksudnya dia ada arah. Ada arah. Bila ada arah, okey, kalau daya memusat, di manakah arahnya? Di mana arahnya? Arahnya adalah sentiasa menuju ke pusat bulatan. So, keyword untuk daya memusat, apakah keyword untuk daya memusat? Pertama adalah gerakan membulat dan kedua arahnya sentiasa menuju ke pusat bulatan. Okey, untuk mentakrifkan atau untuk menerbitkan formula daya memusat, kita boleh andaikan situasi seperti ini. Okey, kita ada satu pemberat slot, pemberat yang berslot. Okey, kita gantungkan dengan satu benang dan kita gerakkan objek itu, gerakkan benang ni secara membulat. So objek ini pergerakan dia adalah membulat dan ia mempunyai laju yang tertentu lah. Okey. Jadi kalau kita nak andaikan objek itu dalam gerakan membulat, kita boleh takrifkan daya memusat itu F sebagai mv kuasa 2 bahagi R. Apakah itu M? M adalah jisim jasad. Okey, jisim. V itu adalah laju linear. Okey, laju linear. Dan R adalah jejari bulatan. Di sini tegangan benang ini kita andaikan sama juga dengan daya lah. Okey. Baiklah, ini adalah video demonstrasi menggunakan kit daya memusat. Okey, boleh perhatikan. Okey, ini adalah gerak perlahan ya. Okey, eksperimen ini untuk lebih details ada pada buku teks muka surat 89. Baiklah, lihat gambar rajah di sebelah. Gambar rajah ini menunjukkan 3 kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Jadi cuba perhatikan, ini adalah 3 kedudukan satelit yang sedang mengorbit bumi. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat, ia akan sentiasa mengalami perubahan arah. Cuba awak perhatikan. Okey, pada kedudukan yang pertama, okey, di sini kedudukan satelit yang pertama, arahnya. Kedudukan satelit yang kedua, arahnya. Arah bagi satelit ini adalah berbeza. Okey. Jadi, bila jasad ini dia buat gerakan membulat, ia akan sentiasa mengalami perubahan arah. Arahnya sentiasa berubah-ubah. Pada kedudukan pertama berubah arahnya. Kedudukan kedua pun berubah arahnya. Kedudukan yang ketiga pun berubah arahnya. Okey. Jadi jasad ini akan sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun nilai lajunya adalah tetap atau nilai lajunya adalah sama. Jadi untuk dalam ini nilai lajunya sama, oleh kerana arahnya berubah maka hal lajunya berbeza. So lajunya sama tetapi hal lajunya tak sama. Kenapa hal laju tak sama? Hal lajunya tidak sama kerana arah satelit itu pada setiap kedudukan adalah berbeza. Hal laju, jika kita ingat semula, ia adalah kuantiti vektor, ia ada arah. Jadi untuk kes ini, bagi satelit yang berubah arah kedudukannya, lajunya adalah sama namun arah gerakannya akan mengalami perubahan.
Dan bila kita ingat semula daya, daya, kalau awak ingat balik kita ada belajar tentang daya dulu, daya ini kesan pada daya ia akan menyebabkan perubahan arah. Kesan daya dia akan menyebabkan arah berubah. Jadi kita perhatikan kedudukan pertama, kedudukan kedua dan kedudukan ketiga, kita tahu arahnya tak sama. Arah satelit itu sentiasa berubah. Jadi of course lah bila arah berubah mesti ada satu daya yang menyebabkan arah satelit ini berubah. Apakah nama dayanya? Itu dikenali sebagai daya memusat. Jadi kita takrifkan semula, daya memusat adalah daya yang diperolehi oleh satu jasad yang sedang melakukan gerakan membulat. Kalau jasad itu sedang buat gerakan membulat, maka ia ada daya memusat di mana arahnya, arahnya sentiasa menuju ke pusat bumi. Jadi kita takrifkan formula bagi daya memusat adalah F sama dengan M V kuasa 2 bahagi R, di mana M adalah jisim jasad, V adalah laju linear dan R adalah jejari bulatan. Di manakah jejari bulatan? Ini adalah pusat bumi, ini adalah satelit, kedudukan satelit, maka R ini adalah jejari bulatan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita lihat dulu contoh yang pertama, iaitu bagaimana kita nak menggunakan formula daya memusat. Untuk contoh pertama, ia adalah contoh yang agak mudah, iaitu ia contoh yang melibatkan aktiviti harian di bumi. Jadi kalau kita lihat, rajah menunjukkan atlet ini, ia sedang melontar tukul besi dan cara lontarannya adalah dalam bulatan. Okey. Jadi sebenarnya bila atlet ini dia buat gerakan ini gerakan membulat dan awak tahu tukul besi ni dia akan berubah dia punya arahnya dan dia ada lajunya. Ya, bila dia pusing dia ada laju dan ada arahnya. So daya apakah ini? Daya memusat. Jadi sebelum kita nak kira daya memusat, kita keluarkan dulu apa maklumat yang ada. Yang pertama, kita buat yang pertama, kita keluarkan semua maklumat yang kita ada dalam soalan. Jadi kita tahu dalam soalan dia bagi laju seragam 20 ms-1. Laju seragam, awak kena ingat balik konsepnya. Kalau jasad itu dalam pergerakan membulat, lajunya adalah sama. Sebab tu dipanggil seragam. Lajunya sama tapi arahnya yang berubah. Jadi laju seragam ini adalah sebagai laju linear. V sama dengan 20. Apa lagi maklumat kita ada? Kita ada jisim. Dia bagi dalam gambar jisim tukul besi 7.2 kg. Dan dia bagi jejari R1.8. Jejari ni daripada pusat atlet ni dan ke tukul besi. So dia dah bagi 1.8 meter. Sebelum kita nak masukkan dalam persamaan, so kita tahu apa formula dia? Daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 bahagi dengan R. Cikgu ingatkan semula, apabila anda ingin masukkan semua dalam formula, pastikan ia adalah SI unit. Jisim 7.2 kg, betul SI unitnya. Laju linear ms-1, betul SI unitnya. Jejari dalam meter, 1.8 m, meter so betul lah SI unitnya. So kita masukkan dalam persamaan, M adalah 7.2 darab dengan 20 kuasa 2 bahagi dengan jejari 1.8.
Maka bila anda kira, anda tekan kalkulator, anda akan dapat jawapannya 1600 Newton. Itu adalah nilai daya memusat bagi tukul besi.